Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan dan menerangkan tentang ideologi rasionalisme. Assalamualaikum, nama saya Farah Nadira binti Arfan. Objektif pembentangan kami pada hari ini ialah untuk mengenal pasti sejarah perkembangan rasionalisme. Yang kedua, kesan ideologi rasionalisme, cabaran ideologi rasionalisme, dan akhir sekali menganalisis perbezaan ideologi rasionalisme dengan Islam. Latar belakang rasionalisme. Rasionalisme berasal daripada perkataan Latin iaitu ratio yang bermaksud logik akal. Selain itu, ia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu rationalism. Rasionalisme dapat ditakrikan sebagai suatu fahaman falsafah yang menjadikan akal sebagai sumber utama dalam ilmu pengetahuan. Konsep utamanya adalah keupayaan akal atau minda yang berfikir secara semula jadi dalam diri manusia untuk menilai dan merungkai sesuatu hakikat. Ianya berasaskan nilai-nilai saintifik dan kebiasaannya menolak adanya kewujudan wahyu dan mukjizat. Kerana dengan alasan kewujudan tersebut tidak dapat diterima oleh logik akal fikiran. Ideologi ini telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi yang bermula dengan satu keinginan untuk membebaskan diri daripada corak pemikiran tradisional terdahulu. Bagi mereka, corak pemikiran agama Kristian sangat kolot, kuno dan tidak berkembang. Jadi disebabkan itu, tokoh-tokoh ini menginginkan cara berfikir yang baru dan mereka mewujudkan falsafah-falsafah ini. Dan kemudian, aliran ini telah diperkembangkan lagi oleh beberapa tokoh seperti Socrates, Aristotle dan Plato. Seterusnya, perintis atau pelopor awal bagi ideologi ini adalah Herodotus. Beliau meyakini bahawa akal adalah sumber ilmu terpenting yang melebihi panca indera. Beliau juga yakin bahawa akal manusia mampu berhubung dengan akal ketuhanan. Kemudian, tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama adalah René Descartes. Beliau merupakan tokoh utama dalam aliran fikiran ini. Beliau juga dikenali sebagai Cartesius yang merupakan ahli falsafah, matematik dan sains. Beliau digelar sebagai bapa falsafah Eropah moden. Dalam falsafahnya, kebenaran ditentukan pada hal yang pasti dan jelas dari sudut perbezaan antara yang benar dan salah. Descartes telah menggunakan kaedah didaksi iaitu beliau membuat rumusan berdasarkan maklumat dan fakta yang sah sahaja. Menurutnya, perkara yang kita nilai dari luar akal seperti panca indera mengandungi unsur kelemahan dan keraguan dari segi ketepatannya. Justru itu, beliau menolak keras ajaran keagamaan dari gereja Kristian. Yang kedua adalah Baruch de Spinoza. Spinoza dilahirkan di Amsterdam yang berasal daripada keluarga Yahudi. Beliau merupakan tokoh penting di Belanda dan Eropah pada abad ke-17. Pengaruh aliran baru yang dibawa olehnya banyak diilhamkan oleh tulisan-tulisan falsafah René Descartes. Namun, beliau berfikiran bebas dan radikal bahawa Tuhan dan alam bersifat infiniti. Baginya, Tuhan berkuasa terhadap manusia, di mana setiap perkara yang berlaku di muka bumi ini ditentukan oleh Tuhan dan mempunyai baik dan buruknya. The Ethics merupakan sebuah karya agungnya yang mengandungi penyataan yang jelas berkaitan identiti Tuhan dan alam. Dan yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz dilahirkan di Jerman. Beliau terkenal sebagai ahli falsafah dan ahli matematik serta sumbangan-sumbangannya dalam bidang tersebut. Antara sumbangannya yang terbesar dalam bidang matematik adalah sistem binari moden, nota kalkulus dan metrik. Manakala dalam bidang falsafah adalah optimisme. Optimisme ini merupakan fahaman bahawa setiap yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Beliau menegaskan bahawa kebenaran agama dan falsafah perlu saling bergantung kerana akal dan iman merupakan pemberian Tuhan. Beliau percaya bahawa setiap kewujudan pasti terdapat alasan dan tujuannya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farisha Izzadi binti Zaidi dan hari ini saya akan menerangkan tentang perkembangan rasionalisme di Barat. Di akhir abad zaman pertengahan, kebanyakan masyarakat di Barat menganuti dan mempercayai ajaran-ajaran Gereja Katolik. Agama rasionalisme yang telah lama menghilang pada zaman Yunani dibangkitkan semula oleh René Descartes. Beliau telah menerbitkan falsafah Descartes di dalam bukunya yang berjudul Discourse on Method yang diterbitkan pada 1637 dan Meditation on First Philosophy yang diterbitkan pada tahun 1641. Falsafah Descartes amat bertentangan dengan corak falsafah
yang didominati oleh masyarakat barat pada ketika itu, dan ini menyebabkan idea beliau ditentang oleh masyarakat. Namun begitu, beliau berjaya mempengaruhi masyarakat barat dengan menyusun perbahasan yang kuat dan jelas, menyimpulkan bahawa asas falsafah haruslah akal dan pemikiran, bukannya dengan perasaan, keimanan, ayat-ayat suci dan sumber-sumber lain. Beliau dikenali sebagai bapa falsafah kerana mencetuskan semula idea penggunaan akal yang menyebabkan banyak perubahan kepada masyarakat yang dibayangi oleh kuasa dan kepercayaan karut Gereja Katolik pada ketika itu. Selepas idea beliau muncul, terdapat ramai tokoh-tokoh dan ahli falsafah yang lain menyokong, memperkukuh dan memperkemaskan lagi idea beliau. Lantas, ini menyebabkan kebanyakan kepercayaan Gereja Katolik ditolak oleh Barat. Assalamualaikum, nama saya Nur Adrini binti Azmi. Jadi saya akan teruskan pembentangan ini dengan menghuraikan kesan baik dan kesan buruk rasionalisme. Sebelum itu, terdapat beberapa pihak yang menolak teori ini kerana falsafah ini tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga menggunakan akal semata-mata untuk menyingkap ilmu. Namun begitu, terdapat beberapa kesan baik melalui teori ini. Yang pertama adalah mendorong manusia menggunakan akal secara optimum dengan baik seperti menentukan hukum baru. Contohnya, dalam Islam, hukum penggunaan arak boleh digunakan pakai untuk hukum penggunaan dadah. Ini kerana penggunaan arak dan dadah mempunyai kesan yang sama, iaitu merosakkan akal fikiran. Kesan seterusnya adalah perkembangan era teknologi industri informasi. Teori ini digunakan pakai untuk mencipta pelbagai teknologi baru. Sebagai contoh, penciptaan telefon bimbit. Ini dapat memudahkan seseorang dalam pencarian maklumat dan berkomunikasi atas talian dengan orang lain. Akhir sekali adalah kemampuan menyusun sistem kefalsafahan, iaitu ilmu logik dan ilmu matematik. Ideologi ini penting kerana dapat membezakan antara baik dan yang buruk. Selain itu, ia juga penting dalam menyusun sistem ilmu matematik. Sebagai contoh, penciptaan formula baru. Seterusnya, saya akan menghuraikan kesan buruk rasionalisme. Yang pertama adalah mementingkan subjek daripada objek. Ini kerana ia menganggap bahawa kebenaran hanya dapat dicapai melalui kemahiran berfikir sahaja tanpa memerhatikan objek secara teliti. Sebagai seorang manusia, ini jelas menunjukkan bahawa kita tak akan dapat memperoleh pengetahuan yang jelas jika ia hanya bersandarkan dengan fikiran semata-mata. Kesan buruk yang kedua adalah cenderung kepada relativisme pengetahuan yang bermaksud ketidaksefahaman dalam sesebuah pengetahuan. Hal ini terjadi kerana tiada sebarang cara dalam membuktikan idea ini yang dibangunkan oleh rasionalisme itu wujud. Akhir sekali, gagal menjelaskan perubahan pengetahuan manusia, lebih-lebih lagi jika ada pertambahan dalam pengetahuan dari semasa ke semasa. Hal ini kerana banyak ideologi-ideologi yang telah ditelan zaman sehingga tidak boleh digunakan pakai lagi. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, cabaran ideologi rasionalisme dalam Islam. Yang pertama, pandangan negatif sebahagian Muslimin terhadap kumpulan Mu'tazilah yang bertentangan dengan rasional Islam. Sebahagian Muslimin menyatakan bahawa Mu'tazilah lebih mendahulukan akal fikiran daripada mendahulukan sumber teks utama Muslimin iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, mereka juga tidak teragak-agak untuk menyatakan bahawa Mu'tazilah tidak menitik beratkan pengalaman. Didapati bahawa pandangan sebahagian Muslimin ini sangat tidak tepat. Hal ini kerana Mu'tazilah sendiri menyatakan bahawa akal fikiran itu terbatas dan memerlukan pengalaman dan pemahaman untuk seseorang itu berfikir. Contohnya, ahli saintis. Mereka memerlukan pemahaman tentang bidang mereka supaya mereka boleh berfikir. Juga, kaum Mu'tazilah menyatakan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah itu yang jelas lagi nyata yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini dapat disimpulkan bahawa mereka percaya Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sahih
merupakan rujukan kepada pemikiran akal manusia yang terbatas. Yang kedua, penetapan hukum berdasarkan ilmu rasionalisme, qiyas. Hal ini, para Mu'tazilah mengemukakan kaedah akal dan budi dalam menetapkan hukum qiyas. Namun begitu, penggunaan akal fikiran terbatas. Di sini akan wujudnya perbezaan pendapat. Oleh itu, kita perlu berbalik kepada peranan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menentukan kesahihan sesuatu hukum dengan sesuatu yang sedia ada. Dan yang ketiga, salah faham rasionalisme berdasarkan teori Islam dan teori Barat. Rasionalisme pada pandangan Islam menurut Mahmud Hamdi Zakzuk ialah penggunaan akal fikiran sebagai asas berfalsafah dan tidak ada mana-mana agama pun meletakkan akal fikiran manusia setinggi agama Islam. Menurut Wolff, pada pandangan Barat pula ialah fahaman bahawa sebahagian ilmu yang manusia perolehi bersumber daripada akal fikiran tanpa bantuan deria dan dengan itu mereka dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat dikesan melalui deria. Masalah akan timbul jika kita menggunakan pemahaman Barat kerana ia tidak selaras dengan pemikiran wajar dan pegangan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kita beralih kepada perbezaan ideologi rasionalisme dengan Islam. Rasionalisme menurut Islam adalah berpandukan dua sumber iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pemikiran rasional dalam Islam adalah disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah kebangkitan mazhab fiqh. Hal ini disebabkan oleh terdapat beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan segera. Justru itu, tercetusnya idea-idea baru dalam bidang hukum yang akhirnya mewujudkan mazhab fiqh. Mazhab fiqh terdiri daripada 4 mazhab iaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Selain itu, faktor yang kedua adalah umat Islam berusaha untuk menterjemah buku-buku Yunani kuno. Dengan itu, mereka mula untuk mempelajari ilmu fizik, metafizik dan juga logik. Rasionalisme menurut Islam juga adalah suatu perbuatan yang menggunakan akal sebagai sumber pengetahuan. Seterusnya, pemikiran rasional dari sudut Ibnu Rushdi adalah beliau yakin bahawa akal dan wahyu adalah perkara yang saling berkait. Ini adalah kerana setiap persoalan yang ingin diselesaikan perlulah menggunakan akal dan juga pemikiran yang logik berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akhir sekali, Islam juga meraihkan penggunaan akal setelah mendapat ilmu pengetahuan yang baru dan bukan sahaja bergantung kepada pengalaman semata-mata. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.